Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid iaitu tahun 4, tahun 5, tahun 6 ya. Untuk hari ini iaitu sambungan kepada kemahiran proses sains iaitu kemahiran proses sains yang kita pendekkan dia jadi KPS ya. Okey, apa itu kemahiran proses sains yang akan kita pelajari pada pagi ini ataupun hari ini ya. Saya bahagikan kepada 3 lagi selepas 3 iaitu sebelum ini, dan saya gandakan pula 3 lagi yang akan saya kupaskan pada hari ini ya. Okey, apa dia? Sebenarnya kita lihat pada hari ini iaitu meliputi perhubungan ruang dan masa yang pertama, yang kedua iaitu kita membuat meramal, dan yang ketiga kita akan mentafsir data. So 3 benda ini yang akan ada kaitan dengan kertas 2 kelak yang akan kamu jawab ya. Jadi untuk tahun 5 dan juga tahun 6 ini hanyalah sekadar untuk membuat ingatan kembali, untuk mengingatkan kembali apakah yang telah kita pelajari. Bagi tahun 4, awak harus ingat bahawa kepentingan kemahiran proses sains ini iaitu ia akan mendorong ataupun membantu awak mengenal pasti bagaimana nak menjawab kertas 2 kelak. Okey? Kita tengok yang pertama iaitu perhubungan ruang dan masa. Dari segi perhubungan ruang dan masa ini, kalau kita lihat iaitu kita membuat perihal perimeter. Perimeter ini iaitu perubahan. Okey, ini adalah simbol bagi perubahan yang akan saya gunakan ke depan pun saya akan gunakan simbol perubahan ini untuk memudahkan kita untuk mengingat Okey, apa itu perimeter yang akan kita kenali? Iaitu yang pertama berat. Okey, yang kedua lokasi, yang ketiga jisim, yang keempat arah, yang kelima bentuk, yang keenam saiz, yang ketujuh masa, dan yang ke-8 iaitu isi padu. Okey, dari segi berat, apakah bahan-bahan atau uji kaji yang kita gunakan, lokasinya di mana, okey, lokasi yang kita buat uji kaji ketetapannya. Lepas tu dari segi arahnya, arah di mana. Okey, jisim juga melibatkan jisim sesuatu objek. Okey, bentuk objek itu berubah. Okey, sebelum ni saiz dia besar. Okey, nampak di situ saiz merangkumi. Lepas tu saiznya berkurang. Okey, dari segi masa, apakah yang terjadi selepas beberapa minit, beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan. Okey, apakah bahan yang kita buat uji kaji itu ia mengambil masa kadang-kala sehingga memakan masa ya. Dari segi minit ataupun hari ataupun seterusnya makan bulan dan seterusnya, pergi juga kepada tahun dan juga isi padu. Isi padu ini melibatkan faktor-faktor lain iaitu mungkin faktor sinaran cahaya matahari ataupun yang terdedah kepada isi padu air, contohnya larutan yang kita gunakan dalam mangkuk contohnya. Okey. Dan kalau kita lihat dari segi masa yang diambil, contohnya kita ambil masa berapa lamakah air yang saya letakkan dalam mangkuk, saya biarkan di luar rumah dan beberapa jam selepas itu air itu berkurangan dari segi isi padu dia. Ini isi padu masa. Okey. Baiklah, kita ambil satu contoh di sini iaitu perhubungan ruang dan masa iaitu melibatkan cube ais. Kalau kita lihat cube ais ini, ia berbentuk petak lah kalau kita contohkan dia. Okey, petak. Selepas beberapa minit ais itu akan mencair dan petaknya tak jadi petak dah. Dia akan cair. Faktor suhu yang merangkumi dia lah. Faktor beberapa minit selepas itu ais itu akan berubah bentuk. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat pula dari segi anak pokok, iaitu anak pokok ataupun haiwan yang kita buat uji kaji. Kalau anak pokok ni daripada biji benih sehinggalah dia menjadi pokok dewasa dia mengambil masa yang agak lama. Okey, dari hari pertama sehinggalah 7 hari selepas itu. Apakah yang dapati kita lihat melalui pemerhatian kita? Apakah yang dapat kita lihat dari segi masa tumbesaran saiz pokok itu? Okey. Dan juga haiwan juga sama juga. Kalau kita ambil contohnya anak arnab. Okey, kita tengok arnab kecil je lagi, tapi lihat pada beberapa bulan selepas itu tumbesaran anak arnab itu telah berganda. Jadi itu antara faktor-faktor lah kalau kita lihat. Okey, seterusnya titisan air. Okey, titisan air ni melibatkan masa lah. Contohnya air hujan yang menitis pada satu tempat, air yang menitis pada satu tempat dan dia bertakung ataupun kita panggil lopak air lah.
Okey, lopak air, kita jumpa lopak air. Oh, semalam hujan, hari ini kita jumpa lopak air. Dan kita dapati bahawa selepas terkena sinaran matahari melalui proses-proses proses-proses penyejatan, maka isi padu air yang ada pada lopak itu semakin berkurang, ya. Itulah yang berlaku. Dan seterusnya kalau kita lihat kadang-kadang dia bagi gambar rajah kepada kita, iaitu saya ambil contoh di sini, saya buat dah, okey, iaitu carta palang merakumi paksi X dia dengan paksi Y dia, tahun dan juga bilangan haiwan. Okey, ini adalah tahunnya 2001, 2001, 2002. Kalau kita lihat carta palang ini semakin bertambah tahun ni, dia semakin berkurang. Okey, dari situ juga kalau kita lihat dia melibatkan masa yang diambil, okey, faktor bilangan haiwan. Okey, kalau kita nak buat satu contoh, nanti kita akan pergi kepada contoh dia, iaitu kalau kita lihat di sini, kita dah masuk faktor yang kedua, iaitu kemahiran proses sains yang kedua, yang mana ada kaitan yang perhubungan ruang dan juga masa juga, okey, iaitu apakah kemahiran proses sains berikutnya, iaitu meramal. Okey, kita nak meramal. Bagaimana kita nak meramal? Okey, dari segi jangkaan peristiwa yang berdasarkan maklumat yang dikutip melalui pemerhatian dan juga pengalaman yang ada. Okey, jadi berdasarkan itulah yang kita boleh buat ramalan. Kalau dalam bahasa yang lebih mudahnya, okey, kita dah jadi macam magician. Apakah yang akan terjadi? Okey, jadi kita buat ramalan. Contohnya kalau kita sesama, kan, kita pergi jumpa doktor, doktor akan doktor tanya pada kita apakah simptom-simptom yang kita alami, contohnya hidung beringus, apa semua, suhu badan naik, tekak, kurang selesa, dan dia boleh buat andaian bahawa itu adalah antara simptom-simptom bagi demam sesama. Okey, itu antara yang kita gunakan. Okey, kalau dalam kaedah sains kita lihat pula ayunan bandul. Ayunan bandul ini seperti mana kalau kita lihat, dia ada bandul yang diikat besi lah. Okey, bola besi ini, okey, katakan ini 5 cm. Okey, kita ada yang kedua lagi. Okey, ini 10 cm. Dan yang ketiga kita buat dia adalah lebih panjang daripada yang ke ini, iaitu 15 cm. Kalau kita lihat pada ayunan bandul ni, bagaimana dia berayun, kalau kita lihat dia berayun. Kalau yang pendek, benang yang kita gunakan ni, maka ayunan ni laju, pantas. Mungkin bilangan ayunan ni banyak, tetapi masa ayunan itu singkat berbanding yang kedua, 10 cm. Okey, bilangan ayunannya berkurang daripada benang yang pendek, tetapi mungkin lama masa yang diambil untuk dia berayun. Okey, begitu juga yang ketiga, iaitu 15 cm ini, kalau kita lihat lagi bertambahlah dari segi bilangan ayunan dengan satu lagi kita ambil dia, iaitu masa. Dari segi masa ini mempengaruhi dua faktor ini. Okey, alright, itu dari segi kalau kita tengok ayunan bandul. Kalau kita tengok kepanasan air yang didih, iaitu takat didihnya ialah 100 darjah Celsius. Okey, kita masak air, kita biarkan lama-lama, kemudian kita dapati bahawa selepas air itu mendidih, dia capai takat didih iaitu 100 darjah Celsius, maka kita biarkan air itu, kita letakkan dalam cawan, kita biarkan di tempat yang satu ruang kita letakkan dia. Lama kelamaan suhu pada air itu akan berkurangan. Dia akan terbebas di persekitaran. Maka kalau kita ukur dari segi andaian kita, kalau kita biarkan lama-lama, air itu akan hilang dia punya darjah kepanasan air itu. Okey, lepas itu kita tengok laluan guli di atas satah. Kita ambil satah condong lah. Okey, kita letak guli, kita letak satu kayu, and then satah condong. Okey, kalau kita lihat ketinggian satah condong ini mempengaruhi bagaimanakah guli ini akan bergerak sampai ke bawah ini. Okey, kalau kita lihat semakin tinggilah bongkah kayu yang kita guna, semakin curam. Bila semakin curam, makin pantaslah pergerakan guli ini untuk menuruni satah condong. Begitulah juga kalau kita letakkan satah condong ini lebih landai. Okey, lebih landai, iaitu mungkin di kawasan ini, maka mungkin jarak yang akan dilalui oleh guli ini akanlah berkurang berbanding sudut ataupun satah condong yang lebih curam. Okey,
Itulah dia. Berikutnya, kalau kita lihat pula ketinggian pokok cili berdasarkan ketinggian lah. Okey, kita tengok pokok cili. Alright. Kita ramalkan kalaulah pokok cili itu semakin besar, tadi kita dah buat program masa dan ruang. Kita tanam anak pokok cili. Okey, kita tanam. Ini anak dia pada hari yang kelima. Okey, kita lihat pula hari berikutnya jumlah daun bertambah. Okey, semakin besar anak pokok cili ni. So, semakin besar ketinggiannya dan ketinggiannya bertambah. Ini hari mungkin hari ke-20. Okey, dia dah naik pokok dia, akar pun dah kuat keluar. Okey, dan daunnya mula bertambah. Kalau kita lihatlah, ini hari ke-5, hari ke-20. Bayangkan hari ke-30. Apakah yang akan terjadi kepada pokok cili kita? Semakin bertambah bilangan daun dan juga saiz batang dia juga akan bertambah, iaitu ukur lilit bagi batang juga akan bertambah kalau kita lihat di sini. So itulah dia perubahan yang akan berlaku kalau kita membuat ramalan. Okey, berdasarkan pengalaman kita lah, kita mengandaikan bahawa apakah yang akan berlaku, apakah yang akan kita jangkakan. Okey, berdasarkan pengalaman. Orang tanam pokok ni kita dah lihat banyak orang tanam pokok dan kita tengok semakin pokok itu semakin besar dan seterusnya sehinggalah ia memberikan hasil kepada kita. Okey, itu antara kemahiran proses meramal. So, kita dah bagi dua, iaitu perhubungan ruang dan masa dan seterusnya meramal. Okey, kita lihat pula iaitu bahagian mentafsir data. KPS berikutnya iaitu mentafsir data. Bagaimana kita nak mentafsir data? Iaitu data, pola ataupun corak perubahan. Ini selalu dikeluar dalam kertas 2. Dia tanya, corak perubahan, pola, data. Okey, berdasarkan pola dan corak perubahan. Benda yang sama, cuma namanya berbeza. Ada juga istilah dia panggil trend. Trend, kita lihat trend penurunan atau peningkatan, bertambah berkurang. Okey, kita lihat dan kita juga boleh kaitkan soalan ini akan diteruskan dengan soalan hubungan atau nama yang kita panggil dia glamour dia, hipotesis. Hipotesis ini digunakan dalam sains, iaitu membuat kesimpulan awal. Bagaimanakah kita membuat kesimpulan awal? Kesimpulan awal ni jangkaan kita, meramal tadi kan. So kita jangkakan apakah yang akan jadi kalau pokok pisang disiram dengan air yang banyak setiap hari. So, kita rasa pokok pisang itu subur, padahal sebaliknya pula kan. Dan kalau kita lihat kesimpulan juga menggunakan faktor hubungan ini sebagai jawapan. Tetapi ini adalah di akhir keputusan penyiasatan yang kita jalankan terhadap sesuatu uji kaji. Okey? Dan kalau kita lihat ada soalan tujuan, apakah tujuan penyiasatan ini? Untuk apa kita buat penyiasatan ini? Untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah, dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, iaitu maklumat yang diberikan dalam uji kaji itu. Okey, jadi kita teruskan dengan contoh, iaitu contoh bagi pola perubahan yang paling senang, yang paling mudah. Kalau kita tengok di sini, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, pola atau corak perubahannya adalah bertambah. Okey, bertambah ataupun meningkat. Okey, nombor dia bertambah, meningkat. Okey, kalau kita letakkan dia nombor 20, 10, 9, 8. So, dia akan berkurang ataupun menurun ya. Lebih mudah untuk kita faham. Okey, jadi ini adalah corak perubahan atau trend. Kadang-kala kita lihat juga pada carta palang. Okey, kita tunjukkan dahulu carta palang yang ada. Okey, kalau kita lihat corak perubahan carta palang ini, iaitu pada 1, 2 dan 3 ni, kalau kita lihat, kita tengok di titik tengah ini, dia semakin menurun. Jadi kita panggil dia corak perubahan. Kalau soalan tu tanya corak perubahan, dia adalah menurun. So, senang berdasarkan ini. Ada juga kalau kita lihat berdasarkan jadual 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ini adalah bertambah. So, kalau soalan itu tanya corak perubahan, maka ianya adalah bertambah. Okey? Jadi itu antara contoh yang boleh saya ambil dengan mudah lah. Dan seterusnya hubungan. Kita tengok faktor bagi mentafsir data dalam bentuk hubungan dan menjawab soalan hubungan terus. Okey, kertas 2, caranya nak jawab soalan ini mesti ada formula. Mesti ada kaedah dia yang sesuai. Contoh saya bagi jadual kat sini. Jadual ini adalah menunjukkan bahawa masa dalam minit, suhu dalam darjah Celsius. Okey, masanya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey. Ini kalau corak tadi dia bertambah. Okey, suhunya pula
iaitu 25, 30, 35, 40 sehinggalah 55 darjah Celsius, maka suhunya adalah bertambah di sini. Okey, ini adalah simbol untuk yang satu Roman ini. Okey, untuk menjawab soalan hubungan, kita meletakkan semakin di hadapan. Kalau nak senang, kita letakkan pada garisan kedua dan ketiga ni lah. Garisan ni, kalau buku kita kan, kita letak garisan dia ni. Okey, jangan bercampur di atas. Boleh sambung dia, tapi tidak cantik dan murid akan tertinggal. Mana satu pun boleh ubah bergerak balas, mana satu pun boleh ubah dimanipulasi nanti. Okey, alright, kita lihat di sini. Semakin bertambah, berkurang. Ini anak panah naik, anak panah menurun. Ataupun bertambah, berkurang. Iaitu tambah dengan tolak. Kita guna. Yang tak berubah, semakin. Yang akan berubah adalah ini, merujuk kepada apa? Merujuk kepada kat sini jadual dia. Ataupun kalau tengok carta palang pun sama jugalah. Okey, masa dan suhu. Ini adalah yang kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Ini simbol yang saya guna, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, ini juga kita kenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Nama glamour dia PM. Okey, PM. Yang ini pula PB. Ini saya simbolkan dia. So PM ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. PB ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Nak jawab soalan hipotesis kena guna ni, nak jawab soalan tujuan kena guna ni. Okey, so kita kena dapatkan dahulu. So ini kedudukannya di mana saya ambil masa dan suhu di sini, masa dan suhu. Kotak paling atas adalah PM, kotak paling bawah adalah PB. So kita kena masukkan maklumat ni dekat sini dengan dekat sini. Okey, jelas. Okey, ini jawapan dia untuk draft. Tak betul lagi sebab kita tengok semakin bertambah. Okey, semakin bertambah. Okey, bertambah. So jawapan yang lengkap di sini yang perlu diisi oleh murid-murid iaitu semakin bertambah masa ataupun minit, dalam minit, semakin bertambah suhu Celsius, darjah Celsius. So saya ambil mana? Ini jawapan yang berubah berdasarkan ini. So itu antara soalan hubungan yang memudahkan anda menjawab. Okey, jadi saya harap jelas di sini untuk menjawab ketiga-tiga kemahiran proses sains iaitu perhubungan ruang dan masa, meramal dan juga mentafsir data. Jadi saya harap ini kupasan yang sehabis mudah saya cuba kupaskan untuk pemahaman murid-murid. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan bersama. Assalamualaikum dan selamat beramal dengan ilmu yang kita kongsikan bersama ini ya. Okey.